Baik, Alhamdulillah. Siapa yang belum memiliki Angan-Angan ke Firdausi, buku di depan sana ada untuk kita dapatkan. Muslimat dirahmati Allah, sebab saya diminta hadir ke sini untuk membincangkan walaupun dalam tempoh 1 jam. Semoga Allah izinkan kita dapat gambaran. Nanti di rumah insya-Allah kita perdalami lagi. Boleh ya? Kat depan ada sahabat saya Jaja. Okey. Kita berhenti pukul berapa? 10.30? 11.30. Okey. Macam mana? Oh, dekat depan. Jaja boleh, tak payah bagi jemaah bangun kot. Jaja edarkan siapa yang angkat tangan nak buku. Nanti bayar kemudian lah, supaya cepat proses kelas kita. Siapa yang nak buku angkat tangan, nanti Jaja hantar kat depan. Sambil-sambil tu, muslimat dirahmati Allah, mari sama-sama keberkatan majlis ilmu kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali. Setelah lama saya rasa tidak menziarahi ibu-ibu muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda-bonda yang berada di Masjid An-Nur. Subhanallah, kagumnya saya berada dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga ini daripada jam 9.30 pagi. Okay, bersama dengan Dr. Roslan. Saya buka sikit pintu tadi, dengar suara beliau. Saya kata lama dah tak jumpa. Saya bila bertemu dengan beliau, saya kata ini ayahanda saya. Okay, jadi minta maaf, saya ambil sikit masa kejar ustaz dekat kereta, sebab saya bersama dengan para pendakwah wanita khususnya sangat-sangat meraihkan idola-idola kami, yakni yang dah lama dalam bidang-bidang dakwah. Ketika habisnya Angan-Angan ke Firdausi, tiba-tiba meninggallah sahabat kami almarhumah Ustazah Syadi Abbas. Muslimat dirahmati Allah, kami menangisi dalam grup para ustazah, menangis seminggu. Semua kita tak menjangkakan, sebab dalam tempoh awal PKP kita sembang macam-macam hal ummah sampai petang sebelum beliau kembali ke rahmatullah, hanya sembang tentang favorite masakan almarhum pak mentua dia. Jadi adalah seorang ustazah ni kata, sebelum ni kita sembang pasal orang hidup je, tiba-tiba petang sebelum meninggal tu cerita tentang orang mati. Masing-masing lah, kita pun teringat arwah mak mentua kita, arwah ayah kita, masing-masing. Jadi muslimat dirahmati Allah, besok subuh tu kita buka handphone, kata suaminya Ustaz MK Azman telah kembali ke rahmatullah, isteri kecintaan saya. Muslimat dalam usianya hanya 39 tahun, tetapi kami menjadi saksi bahawa amalnya sudah tua walaupun usianya muda. Dan bila seminggu kami menangisi, muslimat dirahmati Allah, saya bersuara, kenapa kita hanya dengan air mata, kita tidak berbuat sesuatu? Marilah kita menulis pengalaman-pengalaman dakwah, macam mana di luar sana ada ramai orang yang bersama-sama kita untuk menegakkan kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Lalu kematian yang menghidupkan jiwa ni kita jadikan satu semangat. Alhamdulillah 22 orang ustazah telah menyumbang seorang satu kisah cerita pengalaman bersama dengan beliau ini, maka kita compile jadi satu buku. Okay? Jadi Alhamdulillah bila jumpa pendakwah yang otai-otai lah, dalam bahasa kita ni macam Dr. Roslan, saya rasa rugi kami tidak memohon restu dan menghadiahkan buku ini kepada beliau. Sebab tu saya mohon izin sekejap. Dan saya beberapa kali juga forum dengan Ustaz, rasa macam rindu lama tak jumpa, rindu sebagai anak minta nasihat kepada ayahnya. Okay? Jadi Alhamdulillah di sini rupanya kami bertemu. Okay? Subhanallah, kerana sepatutnya hari ni saya berada baru nak check out daripada houseboat Tasik Kenyir. 6 hingga 8 Oktober. Tapi bila trip, saya buat keputusan, bila tengok daripada 1 Oktober mencanak naik COVID, adalah menjadi satu keresahan jiwa kalau saya teruskan juga trip tersebut. Muslimat kita dalam travel buat keputusan untuk meraihkan pelancongan dalam negeri apabila kita tak boleh ke sana ke sini dengan menggunakan kapal terbang. Jadi makcik-makcik masjid seronok Ustazah bawa rehlah ibadah ziarah. Sebab masa tu dah tinggal satu angka sahaja, kan, siapa sangka. Jadi keberkatan majlis ilmu merintihlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati-hati kita yang datang melangkah ke rumahnya ini. Saya percaya dengan hati yang sangat bersih. Padamlah sejarah kita yang dulu-dulu. Siapa kita bukan untuk kenang, tetapi untuk kita taubatan nasuha, dan kita kumpul sungguh-sungguh amal salihat. InsyaAllah walau siapa pun sejarah hidup kita sebelum ini, kita berhak untuk mati dalam husnul khatimah. Kita berhak untuk mendapat pengampunan Allah selagi mana kita berlari untuk mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah. Nanti ayat-ayat yang kita jumpa dalam angan-angan ke Firdausi, begitulah membelai jiwa kita insya-Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, masa ringkas, masa ringkas 1 jam lebih kurang saya diminta untuk mengulas tentang buku angan-angan ke Firdausi. Pertama dulu saya datang, saya ada sebut, kalau ada muslimat yang mengingat, saya sentuh juga tentang bidadari di pintu Firdausi. Maka saya menulis dalam tempoh PKP ini antara hikmah. Dalam PKP ini, hari ini adalah hari yang ke-203 hari. Muslimat, hari-hari saya menghitung hari. Bukan seronok dengan angka-angka, kerana bermula 18 hari bulan 3 tempoh hari, saya tak tahu nak buat apa, sedangkan Quran kata isikan masa apabila kita ada kelapangan. Fa iza faraghta fansab, isikan dengan sesuatu yang bermanfaat. Lalu muslimat, saya buatlah kuliah online dalam grup Demi Ummah Kerana Allah daripada 18 hari bulan 3 tersebut. Alhamdulillah, tajuk pertama saya pilih saat itu adalah tajuk Bidadari di Pintu Firdausi. Saya cerita sebiji macam mukaddimah buku angan-angan ke Firdausi. Maksud muslimat, setelah saya membaca buku tersebut, tentang seorang wanita mangsa keren tumbang di Mekah 5 tahun lepas, kalau kita ingat, saya kata hebatnya wanita ini, usianya masih muda tapi diratapi kematiannya. Masya Allah, kita nak dalam hidup ni biarpun kita dimatikan saat muda oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diangkat roh penuh kemuliaan macam amalnya sudah begitu tua. Takutnya dalam usia tua, muslimat dirahmati Allah, tetapi amal kita terlalu muda. Jadi salah ke kalau Allah campak nur iman hidayah pada usia tua? Langsung sikit pun tidak salah. Sebab itu 2 minggu lepas di TV Al-Hijrah, mereka minta tajuk yang kami kupas dalam Assalamualaikum pagi hari adalah sesalan di akhirat. Muslimat, paling dahsyat punya penyesalan adalah menyesal ketika di akhirat. Jadi saat di dunia ni kita menyesal, Ustazah, kalaulah boleh patah balik ke belakang, kalaulah saya boleh muda balik, kalaulah saya boleh pilih nak masuk universiti kos apa. Muslimat, ramai orang bercakap demikian. Saya kata tak boleh berkalau-kalau dengan apa yang telah berlaku di belakang kita. Tetapi muslimat dirahmati Allah, kalau kita malas, jawapannya sampai bila kita tak bertemu dengan rajin? Tu kalau yang elok. Jadi maksud, kalau kita masih lagi bertangguh-tangguh untuk mengejar maghfirah, pengampunan Allah, kitalah manusia yang paling rugi. Kita tak lagi menyesal di dunia, tapi tempat penyesalan yang paling rugi itulah di akhirat Allah. Jadi elakkan menyesal di akhirat. Walaupun banyak Quran ceritakan. Apa yang Quran ceritakan? Kat akhirat tu nanti orang semuanya akan menyesal.
Sama ada dia orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia orang beriman. Dah macam mana pula orang beriman pun boleh kufur, boleh menyesal di akhirat, Ustazah? Ustazah kata gambarkan begini, hari anugerah anak-anak kita dapat keputusan UPSR. Yang dapat 6A diraikan, yang dapat 5A diraikan, Muslimat. Tetapi yang 5A tu jauh di sudut hati, dia kata insya-Allah dapat sekolah bagus juga ni. Tapi kalau dengar cakap mak dulu, kalau buat tuition juga bahasa Melayu, sebab kita rasa macam A lah bahasa Melayu ni selalu senang je. Contoh, dia 5A tu dah diangkat sebagai pelajar cemerlang sekolah. Dibariskan juga di hadapan. Dia dah hebat, dah bagus dah, Muslimat. Tapi ada penyesalan. Kenapa tak dapat 6A? Oh, 6A rupanya hadiahnya lebih besar. Dia ke syurga juga, orang beriman ini, Muslimat dirahmati Allah. Tetapi kalau boleh balik ke dunia, begini rupanya balasan syurga yang seluas langit dan bumi. Aku nak patah balik untuk memperindah lagi amalan aku. Maka Muslimat, semua kita akan menyesal. Tapi pastikan penyesalan itu bermula di dunia, supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi. Jadi inilah yang saya kupas dalam buku Angan-Angan Kefirdausi. Muslimat, hari ini dalam masa yang ringkas, kita nak tengok isi kandungan sahaja. Boleh ya? Isi kandungan, yang pertamanya hubungan rapat dengan Allah, yang kedua taat Allah dan Rasul. Jadi hablum minallah. First kali kita nak tengok COVID mencanak naik semula. Berapa ramai yang carut mencarut, yang caci mencaci, yang cela mencela, Muslimat. Adakah ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan mahar menuju syurga yang utama adalah qaulun ma'ruf. Bercakaplah kamu yang baik-baik. Bila kita menggunakan lisan untuk bercakap yang baik, akan terhenti segala kejahatan yang dilakukan oleh lisan. Yang satu ketika di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, Nabi pernah keluarkan lidahnya yang mulia. Hanya kerana ini berapa ramai orang dinerakakan oleh Allah. Muslimat, perasan tak kita dalam keadaan kita bercakap tentang orang lain, kita menambah-nambah dosa akan lisan kita. Bukan saja mulut kita yang berbisa, tetapi share daripada jari kita, klik sana klik sini. Inilah fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat. Justru Muslimat dirahmati Allah, buku Angan-Angan Kefirdausi saya mengajak ambil daripada muka surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat 133. Kalau kita tengok nanti di belakang, ada pula surah Al-Hadid ayat 21. Surah Ali Imran yang saya nak highlight pagi ni adalah wasari'u, kalimah segeralah kamu. Kemudian surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu, berlumba-lumbalah kamu. Kepada mana nak cepat-cepat ni? Kepada mana nak berlumba-lumba ni? Dua ayat yang mesej Allah hantarkan hampir serupa, itulah untuk mendapat maghfirah, pengampunan daripada Allah. Muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita tak faham apa ayat. Kalau kita tengok sekali imbas, kita rasa faham dah tentang jannah. Ada kalimah jannah di situ kan? Bila kalimah jannah, Muslimat, orang tengah bergaduh, marah macam mana pun biasakan. Kita sebut kalimah syurga ni letak di hadapan. Sebab apa, Muslimat? Bila kita menyebut kalimah syurga, orang terlupa akan neraka. Nikmatnya syurga, Muslimat dirahmati Allah, yang Allah ceritakan dalam Quran, tak macam yang mak-mak kita cerita. Siapa yang baik nanti akan masuk syurga. Syurga tu kamu nak apa semua dapat. Kita pun halah dah 2000 kali dah ulang. Faham sangat dah. Tapi Quran cerita, subhanallah, Muslimat dirahmati Allah, kan kita nak syurga tu sampai kita terlupa nak buat jahat. Siapakah orang yang demikian? Dia berakhir dengan kalimah muttaqin, orang yang takwa. Saat dia di khalayak, takutnya hanya kepada Allah. Saat dia bersendirian, takutnya juga hanya kepada Allah. Muslimat, bila kita punya takwa, hati kita hanya takut. Apakah kata ulama takut ni? Takut kita mati tak bawa persiapan. Kita rasa guni yang kita himpun, ni pahala sedekah aku ni pahala bina madrasah, ni pahala kita, macam-macam pahala kita buat.
Tapi rupa-rupanya guni yang kita bawa tu bocor, nak dipersembahkan kepada Allah sia-sia. Kerana apa? Kerana hati kita belum betul-betul takwa kepada Allah. Jatuhnya pandangan Allah bukan berapa banyak amal ibadah yang kamu buat, tapi jatuhnya pandangan Allah pada hati yang mendapat rahmat kasih sayang Allah. Muslimat dirahmati Allah. Boleh teruskan ke ni? Dia macam test. Gangguan kat sini ke? Teruskan. Test, okey Test. Sebab dia macam tak contact. Test. Okey, test. Okey. Test. Okey. Tak maaf. Muslimat dirahmati Allah, syurga yang kita harapkan ini diceritakan dalamnya, Masya Allah, sampai sahabat bila lisan Nabi SAW menyebut tentang syurga, terasa macam aku yang berada di dalamnya. Lupa terus akan perbuatan-perbuatan orang yang dihumban ke dalam neraka Allah. Bila saya hasilkan buku ini, sudah mencecah hampir 10,000 naskah edarannya. Muslimat dirahmati Allah, ramai orang bertemu mudahnya yang Ustazah tulis dalam buku tu. Ya, saya kata sebenarnya tak layak pun dinamakan buku, hanya catatan Ustazah sepanjang PKP ini. Muslimat dirahmati Allah, nak meluahkan isi hati, sebab bukan semua orang kita jumpa. Jadi apa yang ada dalam hati ni sebenarnya syurga ini mudah, tapi kita yang menjauh daripadanya. Jadi Ustazah, kalau nanti Ustazah masuk dalam syurga, tak jumpa saya, Ustazah carilah saya untuk dijemput masuk dalam syurga. Muslimat, bukan kita seronok sangat dengar bahasa demikian, sebab kita yang bercakap tentang syurga semudah ini pun belum tentu syurga. Maka apa tujuan angan-angan ke Firdausi? Untuk kita bersama-sama dalam satu jamaah. Walaupun hari ini kita diuji Allah di tahun 2020, kita duduk dalam suasana yang jarak-jarak, kita bertutup muka, tak kenal. Kalau kita tak buka topeng muka, kita tak kenal siapa ni senyum ke masam dengan kita. Maka tolonglah pereratkan hati. Hisab, hitung amalan kita masing-masing, muslimat. Kerana apa? Dulu ketika lutut peha kita bercantum, saf kita duduk sebelah-sebelah rapat, muslimat dirahmati Allah. Siapa kita? Kadang-kadang kita duduk sebelah jiran, tapi tak bertegur sapa. Kita duduk dalam satu masjid yang sama, muslimat dirahmati Allah, tetapi kita biarkan saja bersengketa di sana sini, hati kita tidak ada bersihnya. Sedangkan tempat jatuhnya pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itulah di dalam hati. Maka nak balik dengan keadaan apa yang biasa para ibu-ibu hadir ke majlis ilmu ni sebut qalbun salim. Nak mati dengan hati yang sejahtera. Simple, muslimat, tapi susahnya kita nak buat. Masya Allah, ya. Okey, yang ni ke? Gangguan di sini ke? Okey, jom. Saya pun rasa bateri kot. Dua terus. Sebab buat live kalau tak bunyi bising tu kesian orang. Okey. On? Tak on lagi kot. Atas. Tes. Alhamdulillah, Rabbi yassir wa la tu'assir. Tes. Dia 1 jam je iklannya saja berapa banyak, muslimat. Jadi alhamdulillah, syukur. Bateri sebab dia daripada tadi Ustaz Dr. Roslan pun pakai yang sama. Tak apa. Di mana kita, muslimat dirahmati Allah, bila orang mengajakkan, menyebutkan tentang syurga, BFF til jannah, biasa sebut tak?
Nama WhatsApp group daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, itulah nama WhatsApp group. Pening. BFF Til Jannah 1, BFF Til Jannah 2. Tapi muslimat dirahmati Allah, yang nama grup macam tu di dalamnya apa yang kita sembang. Sebab tu malu kita bila orang datang, ustazah pimpin tangan saya sampai ke syurga. Hari ni kita bicara syurga, siapa kita? Hubungan dengan Allah tu bagaimana? Sebab itu muslimat ketika menceritakannya tentang bidadari di pintu Firdausi dalam buku ini secara santai, suaminya menceritakan apa, muslimat? Tak rasa pun isteri ni punya masalah besar. Sebab biasa bersembang, biasa bercerita, biasa berkomunikasi. Tetapi setiap malam hampir melihat dengan matanya isteri rajin bertahajud, sujud dalam solat-solat malamnya, muslimat. Dan terdengar esak tangis akan isteri. Ditanya ada masalah besar mana? Dia kata biar masalah kecil pun jangan diadukan kepada makhluk, kerana makhluk ini, muslimat, sifatnya dicipta. Tetapi Al-Khaliq yang mencipta, dia tahu sampai ke dasar hati kita. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam sadr, dada-dada kita. Muslimat dirahmati Allah, kita terlalu banyak berkeluh kesah kepada manusia, lalu kita terlupa untuk sujud, mengadu, merintih kepada Allah. Saat COVID-19 mencanak naik kembali, muslimat dirahmati Allah, kepada siapa kita nak kembalikan? Kalau kita mencaci maki, kalau tak begitu, kalau tak begini, sudah pasti tidak begini. Kita bukan Tuhan. Kalau Allah nak jadikan, muslimat dirahmati Allah, sekelip mata Allah akan angkat wabak ini segera daripada atas muka bumi Allah. Sebab itu yang dinamakan wabak bagi pendosa, dia adalah bala. Setiap kita adalah pendosa. Maka syukur muslimat kalau kita dapat neraka yang diawalkan susah hari ini, kesusahan hari ini, Tuhan, ini baru sengsara dunia. Macam mana kalau aku dapat sengsara di akhirat? Maka aku pendosa harus merebut maghfirah, pengampunan daripada Allah. Tetapi wabak bagi orang yang beriman, dia juga adalah rahmat. Macam mana kita memandang dengan rahmat? Semalam dalam Facebook saya tulis, saya bagi contoh, kita punya kesayangan yang banyak membantu orang menjadi baik. Siapakah itu? Diangkat menjadi Menteri Agama. Tiba-tiba muslimat kita terkejut, beliau juga positif COVID-19. Dan apa yang orang canang-canangkan hari ini? Ustazah mengajak, Tuhan, kalaulah engkau memberi faham kepada kami bahawa wabak ini adalah rahmat bagi orang beriman, begini rupanya cara engkau merehatkan orang kesayangan kami. Faham muslimat? Tetapi dalam rehatnya tak juga bercuti, Masya Allah. Ada saja hujung jarinya berkongsi perkara-perkara kebaikan, mengarahkan itu dan ini dalam rehatnya. Kerana dia tahu hidup ini adalah satu perjuangan untuk menjadi baik dan terus mengajak orang lain menjadi baik. Jadi rahmat bermaksud mungkin Allah nak beri sebelum ini cara ibadahnya dengan kesana kesini. Yang saya baca terkini, dia kata nikmat yang paling besar dia rasai setelah mendapat jawatan ini adalah nikmat memberi. Subhanallah. Hanya jiwa yang suka kepada sifat pemurah, hanya jiwa yang mencari orang-orang yang susah seperti Nabi SAW. Apa akhlak Nabi? Tak tunggu diminta, mencari siapa orang yang perlu. Siapa orang yang perlu, siapa orang yang meminta. Maka Nabi tidak akan tidur dengan lena bila memberitahu kepada Aisyah, ni yang tak boleh tidur ni bukan sebab apa? Sebab ada bahagian yang orang sepatutnya dapat daripada rezeki dia hari ni, tapi dia belum bedak lagi, dia belum agihkan lagi, dia belum kongsikan lagi dengan orang yang sepatutnya. Muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW memberitahu tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Hanya orang yang sudah dapat roh suka memberi, orang tak berterima kasih pun dia rasa puas. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Memberi kegembiraan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah baginya wajib menggembirakan kamu. Faham maksud? Kita beri kegembiraan kepada hamba Allah, wajib bagi Allah untuk memberi kegembiraan kepada kamu. Subhanallah, mungkin belum hari ini, mungkin bukan besok muslimat. Janji Allah kalau tidak berlaku atas dunia, pasti kita akan dapat ketika pulang bertemu dengan Allah. Subhanallah. Sebab itu bila sebut tentangnya muslimat, tak pernah mengadu kepada manusia, hanya sujud. Sebab itu wahai wanita salihah, tolong jangan pernah berpisah dengan solat malammu. Letih macam mana kita,
Lagi dah usia 50-an, 60-an. Ni ustazah nak bawa trip Kenyir ni antara soalan muslimat dirahmati Allah. Ustazah, betul ke houseboat tu bilik dia kat atas, bilik air kat bawah? Dah kenapa cik? Cik ni malam sekali bangun 3-4 kali rasa nak kencing kan. Oh, itu rahmat tu muslimat dalam usia macam ni. Sebab apa 3-4 kali satu malam bangun tapi mu hanya membasahkan bahagian yang patut istinja, tidak membasahkan anggota wuduk, tak rasa malu ke dengan Allah? Itu cara Allah mengejutkan kita. Kalau 3-4 kali, syukur. Ibu-ibu ustazah sampai hati nak buat saya macam ni. Saya sampai tak boleh tidur. Cik, Masya Allah, besarnya kasih sayang Allah pada makcik. Tu malah jumpa ustazah ni kasih sayang Allah, syurga tu kan dia kata. Muslimat dirahmati Allah, bukan. Kita pindah apa yang Nabi cakap. Sebab Allah sedang mengajar kita satu hari muslimat macam mana kita sayang dengan seluruh kesayangan kita. Kita takkan bawa mereka masuk ke alam barzakh. Sempit lubang kubur, sakit muslimat dirahmati Allah, perit, gelap gelita. Walau macam mana pun pasangan kita kata kita ni sehidup sematilah, kita mati dulu, dia takkan ikut masuk dalam kubur muslimat. Maka Allah sedang persiapkan, ya ibu-ibu, bersiap sedialah untuk ditinggalkan seorang-seorang, bersiap sedialah untuk keseorangan, bersiap sedialah untuk meninggalkan. Kalau bukan kita meninggalkan dulu muslimat dirahmati Allah, kita pasti akan ditinggalkan. Justru muslimat dirahmati Allah, cik, kalau setakat tidak diziarahi, tidak ditanya kabar, kat mana kita kembali? Bukan kita mencanang-canang muslimat. Semalam saya bantu satu permasalahan yang bagi saya begitu dahsyat. Sebab apa? Usia pencen muslimat dirahmati Allah. Kan rupanya suaminya dibawang-bawangkan. Susahlah I nak pergi majlis ilmu sejak dia pencen ni. Kerja nak duduk bawah ketiak I, kan muslimat. Macam-macam aduan. Sampai ustazah sekarang ni yang dalam grup saya ni saja berapa orang yang terfikir nak minta cerai daripada suami. Muslimat dirahmati Allah, kita ngeri dengar. Saya 40-an bersembang dalam grup para ustazah. Maka cara macam mana lagi yang kita nak betulkan dalam penyampaian ilmu di rumah-rumah Allah? Adakah kita nak belajar akidah, syariat, tasawuf, akhlak, tetapi bila sampai ke tahap kita bersama dengannya jalan mudah untuk ke syurga muslimat, kita ketepikan. Patut kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita ada satu bab muslimat dirahmati Allah khas. Kita tinggalkan pembaringan suami dilaknat oleh malaikat selagi mana kamu tidak tidur di sebelahnya. Selagi mana kita tak bangkit untuk membetulkan, aku ni bukan tidur depan sofa patutnya, tidur sebelah suami sepatutnya. Pindah tidur di situ, baru malaikat Allah merahmati kamu semula. Subhanallah muslimat. Ada jalan mudah tetapi kita menarik diri. Justru kata sang suami, kagumnya saya setiap kali esak tangisnya hanya mengadu-ngadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muslimat dirahmati Allah, kawan-kawannya kat sekolah kata apa? Waktu rehat dekat sekolah, orang pergi ke kantin muslimat, kita cari dia tak ada. Kemana ya? Rupa-rupanya buat solat duha. Dan bila dia bersolat duha, kawan-kawan suka nak mendekat, aminkan doa dia sekali. Solat duha ni rasa macam sayu, sebab kita aminkan doa dia pun kita rasa macam, ya Allah, doa ni doa yang daripada hati, bicara seorang hamba kepada Tuhannya, macam orang merengek-rengek meminta dengan Allah. Bukankah Allah itu tidak kelihatan muslimat? Kita tak nampak. Mereka yang tidak beriman kepada Allah mengatakan, macam mana orang Islam ni menyembah Tuhannya? Kat depan dinding, yang mana dia sembah? Adakah dinding itu Tuhan dia? Muslimat, kesian bila kita memahami Allah itu harus dilihat dengan mata. Sedangkan bila kita punya rasa, kalau aku tidak melihat Allah tetapi Allah sedang melihat aku, kalau aku tidak mendengar di mana Allah tetapi Allah sedang mendengar aku, maka muslimat saat berdoa yang sungguh-sungguh. Allahu Akbar, sampai dirindui doa-doa kudus daripada wanita solehah ini oleh kawan-kawan sekolahnya. Dan bila anak-anak pergi ke kantin, bawa bekal, beli nasi ayam, tiba-tiba duit tak cukup muslimat, dia pesan kat pakcik kantin. Dia pesan apa? Dia kata semua budak yang beli makanan, tolong bagi 1 gelas air sirap. Jadi dia akan bayar dekat pakcik kantin. Sehari ni berapa ratus gelas yang budak sekolah dah minum. Untuk air sirap berapa sen sangat kat sekolah. Semua cikgu-cikgu lain tak tahu. Tapi setelah kematiannya, baru pakcik kantin bagi tahu. Mulai sekarang dah tak ada dah air sirap free anak-anak, sebab tukang bayarnya dah tak ada. Senyap
Orang tak tahu, kawan-kawan sekolah tak tahu. Inilah yang dicemburui muslimat. Lalu bila kita membaca, saya kongsikan dalam Facebook saya terkejut kenapa ramai sangat lepas saya post cerita tentang bidadari di pintu Firdausi. Orang bertanya-tanya, macam mana Ustazah tunjukkan saya jalan nak jadi wanita solehah seperti itu. Saya kata, macam mana sayang? Sebab bila Ustazah pergi dekat profile picture, masih lagi skirtnya pendek, masih lagi rambutnya merah, masih bahasa dalam Facebooknya mencarut, mencaci maki. Muslimat, asasnya belum ada. Justru kita nak sebut syurga dalam keadaan yang bagaimana? Sedar tak kita COVID-19 dihantarkan oleh Allah hanyalah selemah-lemah makhluk, hanyalah sekecil-kecil makhluk. Tetapi manusia yang punya akal seperti kita boleh menimbang, ini kehendak manusia atau kehendak Allah yang maha menciptakan. Lalu wahai orang beriman, pandanglah dengan iman, ilmu dan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Muslimat dirahmati Allah, kita tidak akan ke mana-mana kalau kita berpaut kepada makhluk. Lalu kalau tak berpaut kepada makhluk, kenapa Ustazah patuh SOP sangat ni? Jaga jarak sangat ni? Kenapa pakai topeng muka sibuk ni Ustazah? Bukankah Allah yang menjaga kita? Subhanallah, bukankah Allah sebut dalam Quran kita disuruh tanya kepada yang ahli? Siapa yang ahli muslimat? Mereka buat kajian. Virus ni boleh terbang setakat jauh mana? Boleh pergi setakat mana? Bagaimana cara jangkitan? Kita tak buat kajian semua tu muslimat. Maka bila kita mendengar, inilah yang diajarkan kepada kita, apa salahnya kita mengikut? Patuh, tapi kena juga. Bukankah yang menyebabkan ajal itu bukan COVID-19? Buktinya seluruh dunia sudah mencecah 35 juta. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Tapi yang mati baru hampir 1 juta orang. Jadi mana pergi yang 34 juta tu, kenapa tak mati? Muslimat, adakah yang 1 juta tu sebab Allah sudah tulis di Lauh Mahfuz matinya kerana COVID-19? Tak. Nombor 1 kerana Allah kata ajalnya tiba pada tarikh itu, pada saat itu. Lalu COVID-19 hanya menjadi asbab. Berapa ramai orang yang dah pasang alat bantuan pernafasan, tapi tak ada siapa yang jangka dia boleh kembali sihat kat rumah berkebun semula hari ni. Kerana Allah kata belum ajal. Jadi jangan takut kepada makhluk, takutlah kepada Al-Khaliq. Ini yang saya tekan dalam hubungan rapat dengan Allah, taat Allah dan Rasul. Muslimat dirahmati Allah, hisab, hitung. Kerana semua kita ni berdoa, kata Nabi SAW, lazimi lisan kita ni dengan satu doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dibaca Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aku ini nanti akan melalui proses hisab di yaumul mahsyar. Antara nama kiamat itu adalah yaumul hisab, hari yang semua kita ni akan dihitung. Muslimat dirahmati Allah, doa ini dalam tafsir Al-Azhar minta kita amalkan sesuai dengan saranan Nabi SAW bercakap dengan Aisyah, celaka orang kalau waktu hisab dia itu, muslimat, Allah tak permudahkan. Apa maksud Allah permudahkan? Macam kat dunia ni kita dapat satu kabel. Kak, macam mana boleh dapat panggilan haji ni? Akak bukan baru sekali ke buat rayuan? Alhamdulillah Ustazah, Kak kenal seorang ni, memang kota bawah dia ada 20 orang, elok tinggal satu kota je, Alhamdulillah. Dia suruh akak buat surat juga. Pergi pejabat dia, tak baca pun Ustazah, campak je surat tepi tu, lulus. Nampak muslimat? Kat dunia bukan semua orang dapat. Tapi dengan Allahumma hasibni hisaban yasira, merasalah supaya kita menjadi VVIP di akhirat. Kerana apa muslimat? Bila Allah hantarkan kabel yang paling indah buat kita, maksud Ustazah Zai adalah apa? Dia tak tengok sangat pun, Allah tak baca sangat pun apa yang kita buat. Harapan kita masuk ke syurga tanpa hisab. Setiap kali cakap macam bergetar tubuh, sebab tak rasa layak pun muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau Allah tak datangkan pertolongan melalui rahmat dan syafaat Nabi SAW, apa yang kata Nabi kepada Aisyah, celaka orang ni sebab setiap satu titik pun Allah hitung. Maka bila satu titik dihitung muslimat, yang kita belanjakan tu Allah tanya,
Bukan setakat yang kita belanjakan, tapi sumber dapat daripada mana. Ada ramai orang boleh menabur duit. Mana orang miskin kat sini nak ambil. Tapi sumber mana yang kita ambil, muslimat? Sebab tu kita nampak sepotong roti yang nak masuk dalam mulut kita halal, tapi belum tentu halal kalau cara kita mendapatkan roti itu bukan dengan cara yang halal. Jadi dalam bab harta saja bukan soal membelanjakan yang ditanya Allah, soal mendapatkannya. Jadi kalau tak jaga hubungan baik dengan Allah, bina kabel yang sebesar-besar dengan Allah, macam mana kita nak selamat di akhirat Allah? Ini kita mengajak dalam 2 bab yang pertama. Kemudian muslimat dirahmati Allah, masuk menggembirakan ibu bapa. Ujian orang tua adalah ujian buat kita. Umur begini, biasa mungkin Ustazah Muzayyanah, Ustazah Zai baru kematian ibu bulan 3 tahun lepas. Elok saja PKPP, kematian ibu mertua, muslimat. Okay? Jadi saya sebutkan, Masya Allah, kami diuji bertahun-tahun dengan menjaga orang tua yang sakit. Kadang kita kat KL, ditelefon kat Kulim, mak masuk hospital. Berada kat sana pula, mak saya sini masuk hospital. Diuji. Subhanallah, bukan satu perkara mudah. Jadi bila orang datang, Ustazah, kenapa ya adik-beradik saya 8 orang, tapi mak saya selesa duduk rumah saya? Kak, syurga ada dalam rumah. Sekali lagi, malas cakap dengan Ustazah, syurga. Jawapannya ya, muslimat. Kita tak boleh fikir ke kenapa abang kita yang sulung, yang rumah besar, yang kaya raya tu, mak kita tak selesa duduk. Kenapa ya, muslimat dirahmati Allah? Kita dah cakap long, sepatutnya kan anak lelaki. Kenapa semua terbeban pada aku ni? Bukan kita tak cakap, tapi tak tahulah Ustazah, macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, buat tak faham. Bukan tak tahu jadual mak dah masuk dah dalam family group. Bukan tak tahu bil hospital mak, tapi buat tak tahu. Tapi tukar kereta baru lagi. Tu yang saya sakit hati tu, Ustazah. Muslimat, kita bercakap tentang orang takkan pernah habis. Sampai bila-bila. Walaupun orang itu adalah suami kita, orang itu adalah adik-beradik kita, orang itu adalah BFF kita, insya-Allah akan ada noktah penemu jawapan kepada bila bercakap tentang diri kita. Ya Allah, kenapa pada aku Engkau letakkan, ya Allah, ini syurga yang paling mudah untuk aku lalui. Jambatan bagi seorang anak adalah ibu dan ayahnya untuk ke syurga. Tapi anak perempuan, muslimat dirahmati Allah, kalau terhalang oleh suami, abang awak kan ada, kenapa duduk rumah kita? Beban kan bagi seorang isteri, muslimat, ramai yang mengadu demikian. Masya Allah, bila kita sebut tentang harta peninggalan ibu dan ayah, kenapa agihannya banyak kepada orang lelaki berbanding kepada orang perempuan? Kita komplain habis. Rupanya kita tak faham, walaupun dia telah beristeri, tanggungjawab utamanya adalah ibunya, muslimat. Lalu ibunya, anak soleh ni bukan saat hidup saja beramal untuk ibu dan ayahnya, tapi setelah mati siapa kita? Sebab itu ibu-ibu yang pernah ditumpangi rahimnya oleh zuriat, tak kira anak lelaki, anak perempuan, tolong tunggu satu saat anda digembirakan oleh Allah. Saat bila, muslimat? Saat kadang-kadang kita terlupa nak puji-puji anak kita yang tak banyak jasa pada kita. Biasa atas dunia ni kita puji mana, muslimat? Yang paling banyak jasa. Ambil report card kat sekolah, tahniah puan, anak puan ni memang bagus kat sekolah. Yelah cikgu, kat rumah pun memang tak menyusahkan langsung. Tak sama macam yang bongsu tu. Yang bongsu tu sakit hati lah kita ni, muslimat. Jadi kat sekolah dia tak dipuji, dekat rumah pun dia dikeji. Akhirnya muslimat kita bertanya, kenapa susah sangat engkau ni belajar tak pandai? Dekat rumah pemalas. Siapa yang bercakap demikian, ibu? Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala mustajab doanya. Dan siapa yang memuji-muji anak sulung tadi, muslimat? Cikgu kat sekolah kata bagus. Abang, tadi cikgu puji kembang hidung ai dekat sekolah kan. Anak kita memang bagus, dahlah ketua pelajar, pelajaran hebat. Kita sebut hari-hari ibu itu adalah doa. Menjadi ibu tak perlu dalam telekung, atas sejadah, berwuduk, angkat tangan, itu dinamakan doa. Tak. Apa yang terlafaz di lisan, apa yang terdetik di hati, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Tuhan, tu pun anak kita, yang ini pun anak kita. Muslimat, macam mana kita nak ada sifat adil kepada orang-orang yang sepatutnya kita lindungi? Lalu ibu-ibu dirahmati Allah, berapa ramai hari ni orang bertemu dengan ustazah, Ustazah, saya nak minta tolong dengan ustazah. Dulu saya anak derhaka. Macam mana saya nak balas mak saya, ustazah? Meninggal dah.
Sekarang ni baru saya sedar kan, patutlah dulu abang saya yang dipuji-puji. Sekarang ni ustazah saya dapat duit banyak pun saya tak boleh kongsi dengan mak ayah saya. Saya sebut muslimat dirahmati Allah, untungnya mak dia dalam kubur. Sebab dia jumpa ustazah minggu lepas, infak mana yang saya nak bagi wakaf atas nama mak saya. Minggu ni jumpa tanya lagi. Saya kata minggu lepas kan dah bagi banyak tu. Ustazah apa guna kalau saya gunakan rezeki saya ni, saya tak jadikan manfaat untuk mak. Kan ceramah ustazah hari tu, walaupun dah mati saya masih boleh menjadi anak soleh kepada mak saya. Muslimat, ibu di barzakh boleh bertanya, sejuk barzakh aku ni kerana apa ya Rab? Bukan anak yang kita julang-julang dulu sangat. Anak yang dulu kita julang-julang, muslimat dirahmati Allah, khawatir matinya seolah-olah melepaskan satu beban. Lega, seronoklah kita. Mak sakit sampai kepada keperkuburan, semua kita yang uruskan mak. Jangan diakukan amalan itu. Khawatir muslimat dirahmati Allah, dulu yang hantar mak ni selesa duduk rumahmu siapa? Allah. Sebab tu muslimat, 50 tahun kita hidup, boleh jadi anak yang soleh-solehah. Tapi 5 bulan belum mak ayah sakit, belum tentu kita kekal soleh dan solehah. Perangai ibu dan ayah yang kembali kepada anak-anak. Ustazah, saya dah hilang sabar dah. Kenapa mak ayah saya macam ni? Dia tak tahu ke kat mana tandas? Akal ada. Orang datang ziarah bagi duit, dia cari duit dia kat mana ustazah? Tu. Tapi bila nak pergi kencing tu, kita pimpin lah pergi tandas. Tak jadilah, dah tak rasa dah. Elok kita usung pergi dekat katil, kat katil itulah dia melepas ustazah. Sakit hati saya mengadu muslimat. Saya dah rasa dah. Muslimat dirahmati Allah. Sekarang bapak saya 84 tahun. Yang dekat Kulim pak mentua saya 70 tahun lebih. Jadi kita nak sebutkan muslimat dirahmati Allah lagi. Berdepan dengan suasana macam ni, pastikan kenapa Allah hantarkan orang tua yang asbab dialah kita berada di atas muka bumi. Tanya pada diri, kenapa ya Allah? Sebab apa Allah bagi muslimat? Sebab Allah nak bagi syurga dengan mudah kepada kita. Raikan. Jadi wahai para isteri, kalau melihat suami kita lebih kepada ibunya, tolong jangan cemburui dulu. Sebab suami nak mudah ke syurga dengan jambatannya adalah ibunya. Muslimat dirahmati Allah. Bahkan kalau suami kita mula terlupa kepada ibunya, apa peranan kita wanita berilmu? Bang, kenapa asyik balik kampung saya je? Kampung mak abang. Tak apalah, mak abang tu duduk pencen, duduk dengan adik bongsu. Tak payah ziarah sangat, kita balik kampung awak lah. Muslimat, kita perbetulkan. Sebab kita takut, kita nak jumpa balik suami kita dalam syurga, nak jumpa balik anak-anak kita dalam syurga, nak jumpa semua kesayangan kita dalam syurga. Jangan kita mudah-mudah. Syok lah aku, suami sporting sweet sungguh. Kat mana sporting sweetnya? Tak balik dah rumah mak dia, padan muka mak mentua aku tu. Kita padankan orang, rupanya malaikat sedang mencatat siapa yang padan muka sebenarnya. Subhanallah muslimat, buku ni saya tulis hasil daripada sembang-sembang dengan orang-orang di Masjid Surau. Saya kata Masya Allah, ini jalan syurga. Ketika dalam slot tarbiyah di Radio Aikim, satu ketika saya bagi tajuk ada syurga di wajahmu. Ada syurga. Makna DJ kata, ustazah, bukan ke lagu Nash tu pada syurga di wajahmu? Ini bukan lagu Nash, ni ustazah punya tajuk. Apa maksud ada syurga? Mengadulah apa saja, merintihlah apa saja kepada Allah. Allah yang pilih kamu jadi begitu. Suami macam mana dihantar pada kita? Allah yang izinkan 30 tahun dulu. Betul muslimat? Berlaku COVID-19 pada 2020, kita langsung tak pernah jangka. Kita ingat kereta terbang dah 2020. Rupa-rupanya kita terbang pun tak boleh muslimat. Allahu Akbar. Kita nak sebutkan apa? Bukan atas kehendak kita. Kun fayakun. Atas kehendak Allah. Siapa kita untuk bercakap itu ini tanpa kita balikkan semula kepada Allah. Jadi muslimat dirahmati Allah, kita sebut semua ni ada syurga di wajahmu. Kalau kata ustazah saya ada anak OKU tapi orang ramai berpandangan macam ni, ustazah saya kena fitnah macam ni, setiap yang akan adukan itu adalah satu bonus untuk mendekat dengan Allah. Suami yang begitu untuk kita makin merintih pada Allah. Anak-anak yang mula tinggalkan kita untuk kita mengadu-ngadu kepada Allah. Makin tua makin terasa sunyi. Allah sedang mengajarkan kita bakal berpisah dengan dunia. Musliman, kita bukan untuk duduk lama atas dunia. Semua kita on the way belaka untuk mati. Muslimat, ke marah saya cakap macam ni ke orang An-Nur Subang ni. Jarang jumpa dah cakap macam ni ustazah ni, kan?
Sebab ada satu tempat bila saya ceramah muslimat, kadang-kadang waktu macam ni lah, tadi dah 1 jam kena dengan Ustaz Dr. Roslan. Lepas tu Ustazah sambung lagi, apa khabar calon-calon jenazah? Lain kali jangan jemput Ustazah ni, tiba-tiba jenazah terus dia. Saya kata ni pasti muslimat. Kalau saya sebut apa khabar bidadari syurga, sengih masing-masing macam makcik. Sengih sebut bidadari syurga. Tapi muslimat dirahmati Allah, kenapa mak nak duduk rumah saya, tak duduk rumah abang? Kenapa pasangan saya begini? Kenapa macam ni? Kenapa? Kita bertanya. Sedangkan Allah pilih kita tu tak ada yang sia-sia. Semua ada sebab. Allahu Akbar muslimat. Kalau kita pandang sebab Allah untuk memberi yusra, kita terlupa akan usra yang Allah hantarkan. Inna ma'al usri yusra. Setiap sulit, Allah bukan datangkan dia satu. Allah siapkan dengan package yusra. Berbahagia, kemudahan, kesenangan di hujungnya. Sebab muslimat dirahmati Allah, memang kena letak dalam minda selagi hidup. Inilah dia medan ujian. Ajarkan anak-anak kita. Anak buah saya baru-baru ni kan, Umi tak tahanlah duduk asrama ni, boleh tak nak berhenti? Boleh sayang. Suka ngadu kat Umi. Kalau cakap kat ibu semua tak boleh je. Dia meluah lah apa dia tak seronok kat asrama ni. Jadi Ustazah pun cakap, bagi tahu dengan Umi, kalau Umi bawa keluar daripada Ma'had Tahfiz ni, pergi dekat sekolah lain, agak-agaknya madrasah mana yang abang takkan jumpa masalah. Dengan guru, dengan kawan-kawan, dengan persekitaran baru. Dah duduk 2 tahun kat sini ni, hafazan sekian banyak, ustaz-ustaz semua dah kenal, kawan-kawan semua okey. Hanya sebab sikit benda je. Kalau pergi tempat baru, cuba bagi tahu kat mana agaknya tak ada masalah. Selagi namanya bumi, selagi namanya hidup, ujian pasti mendatangi. Kerana hidup ini adalah ujian. Bila nak habis semua ujian ni Umi? Bila kita mati sayang. Sebab bila mati tu adalah satu hari convocation untuk memastikan kita ni berjaya atau gagal dalam hidup. Jadi muslimat, berbahagialah dengan hadiah yang Allah hantarkan berbentuk ujian. Semua kita sama, tapi tak mungkin ujiannya sama. Kalau ni dengan masalah suami dia, ni masalah dengan anak dia, ni masalah jiran tetangga, ni masalah harta, muslimat takkan sama. Sebab Allah hantarkan kepada kita untuk meletakkan siapa kamu, semuanya jadi penghuni syurga. Kalau tidak muslimat dirahmati Allah, mudah untuk Allah. Tak payahlah buat neraka, betul tak? Allah boleh buat, tak payah buat neraka. Allah boleh buat, tak payah ada COVID, semua orang berbahagia saja. Allah boleh buat sekelip mata, kun fayakun. Tapi nanti kita balik komplain dekat Allah. Pasal apa kau duduk sebelah rumah aku ni? Pasal apa kita duduk main kat taman yang sama ni? Bukan kau ke dulu rompak rumah aku? Kita pun report ke Allah. Mana Haji Allah, dulu dia merompak rumah saya, tiba-tiba dapat masuk syurga. Hantarlah neraka. Neraka tak ada, sebab kau minta dulu kan, tak payah ada neraka. Sifat Allah yang maha al-adil, adilnya Allah. Yang beroleh rahmat, syurga. Yang Allah Subhanahu Wa Taala campak dalam neraka siapa muslimat yang tak layak mendapat rahmat. Jadi kita sebut, apakah sebenarnya matlamat hidup ni? Dari segi kuantiti amal, ibu-ibu dirahmati Allah, kita tengok anak-anak yang kecil-kecil dah hafal Quran, solat tak tinggal, tutup aurat sempurna. Apa cara kita pandang mereka? Kalau ustaz, yelah senang nak masuk syurga, kecil-kecil dah hafal Quran, solat tak tinggal, mudah-mudah. Saya kata tak cik, syurga tu Allah cipta untuk semua, bukan mesti ustaz-ustazah. Saya pula selalu balik terkenang-kenang orang macam makcik ni syurga lah. Kenapa ustazah cakap macam tu? Dah tua-tua baik tengok Hindustan kat rumah guling-guling atas katil. Pasal apa datang masjid? Pakai tongkat. Ada orang kaya saya tak boleh lupa, muslimat dirahmati Allah kan, bibik dekat rumah lain, driver lain, bibik yang pimpin daripada kereta pergi dekat majlis ilmu. Bila bibik tu malu orang dah ramai datang ni muslimat, dia kata, puan duduk sini saja ya, tak payah duduk ke depan. Tak boleh, nanti tak dengar ustazah cakap, duduk depan. Duduk depan. Nak duduk depan, bibik hantar, bibik pun start ustazah Assalamualaikum pun tidur kat sebelah. Nanti wabillahi taufik tu dia pimpin lagi, puan dia masuk dalam kereta khas untuk bawa ke majlis ilmu, bertongkat, ditolak dengan wheelchair. Saya kata Masya Allah cik kan. Sampai saya sebut muslimat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang ni, jelas-jelas husnul khatimah dalam menuju majlis ilmu penuh susah payah. Maksudnya apa? Dia mungkin kalah dari segi kuantiti amal.
Sebab bicaranya saya dulu masa muda tak buat macam ni ustazah. Saya dulu leka lara masa muda ustazah. Maka kenapa saya tak manfaatkan masa tua? Inilah nama kualiti amal. Nak masuk syurga ni muslimat bukan dengan kuantitinya saja. Jadi orang yang perasan saya sehari dapat 10,000 selawat, Quran saya khatam sekali. Jangan duk perasan dengan kuantiti itu kita ke syurga. Jadi syurga tu milik kita semua. Kalau kita amal solat tak tinggal, tapi ibu ayah kita lama tak ziarah, menunggu dia, seminggu dah tak telefon. Muslimat, kita sedar tak bahawa saat ibu menanti itu Allah sedang tangguhkan nikmat untukmu. Tolonglah beritahu kepada seluruh anak-anak kita, mak memang boleh maafkan kamu, mak boleh maafkan kamu, tapi mak ada Tuhan. Tuhan mak adalah Tuhan kamu juga. Tuhan, yakni Allah sedang memandang mak, sedang memandang kamu. Jadi mak takut sayang, kan? Muslimat dirahmati Allah, hati ibu yang ada parut ni muslimat, khawatir doanya tidak lagi mustajab untuk anak-anak. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Sebab kasih sayang tidak ditebarkan. Ada ibu yang kalau aku mati pun kau jangan bagi tahu dengan abang long kau. Kenapa sampai macam ni sekali ibu? Kita sampai nak menuju mati dah. Tak akan ke syurga orang yang hatinya ada sebesar zarah rasa benci, ada sebesar zarah putus asa kepada Allah. Jadi saya kata kalau diuji dengan perkara macam ni, bagaimana semakin tua untuk kita mudah memaafkan. Qaulun ma'ruf, sedekah yang paling indah adalah kata-kata yang baik. Sedekah tanpa modal adalah senyum saat hati kita sedang menangis. Bukan mudah muslimat dirahmati Allah. Okey. Baik, kita sambung. Setia pada pasangan. Setia pada pasangan yang bersuami, muslimat. Yang tak bersuami, yakini janji Allah. Orang masuk dalam syurga ni nanti akan disandingkan di atas pelaminan yang indah. Kalau baca terjemahan Quran disebut dipan-dipan. Ramai orang PM tepi, ustazah dipan ni apa? Pandang kalau kita, cik pernah pergi tak majlis kahwin? Acik tengok atas pentas tu kadang-kadang teringin tak? Sengih, dikipas, makan berhadap-hadapan, sebiji macam tu dalam syurga. Harap-harap sebelah kita tu suami kita atas dunia. Muslimat dirahmati Allah, tak nak ustazah ada tua bangka macam tu, kerepot. Tak, yang mati umur 70 tahun di 17 tahun kan balik oleh Allah cik. Ini jaminan Allah. Tapi kalau saya je ke syurga, suami tak ke syurga, suka perasan kita orang perempuan ni muslimat. Perasan. Saya ni kahwin ustazah dulu pertama dengan pak cik engkau tu 30 tahun, dapatlah anak masuk universiti belaka dah. Tapi itulah sibuk kerja sekali, tak pernah bawa acik pergi masjid. Lepas tu meninggal dah. Pak imam mati bini pula. Kan? Pinanglah acik ni. Baru 4 tahun meninggal pula. Soalannya, ustazah rasa acik nanti bersanding dalam syurga dengan yang nombor 1 ke dengan yang nombor 2? La ilaha illallah. Acik rasa acik masuk syurga ke tidak? Siapa kita untuk menilai engkau syurga, engkau neraka? Tak ada muslimat. Masya Allah, tak ada. Tak ada siapa kita layak. Masya Allah. Sebab itu bila kita dengar baru ni jiran kita ni dengan orang Subang ni kan muslimat, 3 hari baru latih diri jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kalimah syahadah rebah. Orang duk kata, sebab baru belajar ni lupa kot. Tu manusia. Ataupun mic rosak kot. Rupanya AJK buat pengumuman kepada keluarga sipulan-sipulan, segera datang ke surau sekarang. Elok sampai kat surau seiring dengan bunyi ambulan. Meninggal muslimat tengah melaungkan kalimah syahadah dalam azan. Allahu Akbar. Bilal kata apa? Aku lama dah jadi Bilal ni, mengimpikan kematian macam ni. Tapi apa yang Allah tunjukkan muslimat, bukan mesti engkau ustaz, ustazah jadi Bilal lama, imam lama, siapa sahaja Allah berhak muliakan. Sebab tu orang bertanya, apa rahsia? Kami menulis, apa rahsia Ustazah Syadia Abbas ni? Kuburnya wangi, muslimat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Diceritakan, Masya Allah. Ini yang kita nak tiru. Cari apa baiknya. Ketepikan, kesampingkan apa buruknya. So, pasangan kita itu muslimat, pastikan ke syurga Allah. Jangan merajuk sikit padan muka dia Ustazah. Kan? Cik, berapa ramai orang yang mempadan mukakan sedang dilaknat oleh Allah. Buktinya hadis yang tadi,
Pelajari muslimat wasiat-wasiat Rasulullah untuk wanita mudah ke syurga, tapi kenapa ramai dalam neraka? Lalu kata Nabi, tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Wahai wanita, banyakkan sedekah, banyakkan istighfar. Engkau ni sepatutnya mudah syurga, tapi kenapa ramai neraka? Hadis tu kata bukan suami saja engkau sakiti, tapi orang-orang yang suami sayangi engkau sakiti. Kita bila baca hadis tu sungguh ya Allah, abang dengan kakak abang tu sama je kan? Dia tak jawab muslimat, tapi dia kecil hati. Abang dengan mak abang tu sama je, foto state. Kan muslimat. Rupanya kita tak kata suami kita, kita kata mak mentua kita, dia diam tapi dia sakit di dalam ni. Itu pun rupa-rupanya memudahkan ke dalam neraka Allah. Ya Rabb, muslimat pelajari. Kalau di sini ada, saya percayalah satu persatu hadis, ya Allah, rasa macam dilempang-lempang ustazah. Rasa dilempang lunyai macam mana kena habis 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Baru kita tahan diri. Tuhan, aku nak syurga. Baru kita boleh memaafkan dengan mudah. Baru kita boleh berkongsi kebaikan dengan mudah. Muslimat, memberi manfaat kepada orang lain. Sayangi adik-beradik. Kasihi anak murid. Berbuat baik dengan rakan taulan. Menjadi jiran tetangga yang baik. Semua ini tolong baca sendiri nanti, muslimat dirahmati Allah. Cara kita nak masuk syurga melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Faham tak maksud? Siapa yang pencen-pencen cikgu, muslimat dirahmati Allah kan? Tengok macam mana dulu ya Allah ustazah, tak cukup allowance yang sekolah bagi, habis duit saya semata-mata nak bagi anak murid pandai. Semua ni kadang-kadang yang Allah bebankan kepada kita dengan keikhlasan muslimat. Itulah jambatan-jambatan yang Allah siapkan. Tapi kadang-kadang la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit dan menyakiti hati si penerima. Kita sendiri yang batalkan. Anak-anak yang kita besarkan tu muslimat, itu bukan anugerah tapi amanah. Ya Allah, dah hantar dah sekolah agama, tapi kenapa ya Allah tak sembahyang juga akhirnya? Ibu, anda tidak akan dinerakakan oleh Allah hanya kerana anak-anak kita yang tak tunduk kepada perintah Allah. Faham maksud saya? Kecuali ibu yang membiarkan, biarlah bang, tak payah kejut, dia balik lambat tu semalam. Kesian dia bang, tak cukup tidur. Muslimat, itu hanya kesian di dunia. Kalau kita dah beri pendidikan, kita dah bagi tahu, dah ajak, air mata yang jatuh bila mengajak dia muslimat, tapi dia masih lagi tidak mahu, percayalah, lepas kita mati nanti kita akan mendapat nikmat. Dia merintih, kalau boleh korek kubur mak nak bagi mak hidup balik. Tengoklah mak, saya dah pakai tudung dah sekarang. Tengoklah mak, sekarang saya dah pergi masjid. Sebab tu ibu-ibu dirahmati Allah, saat hari ni kita berada di rumah Allah, pahalanya mengalir kepada ibu dan ayah kita. Okay? 2 in 1. Bukan kita je dapat pahala. Ini maksud anak soleh dan solehah. Okay? Baik muslimat, bukan dengan orang, yakni manusia, tetapi makhluk lain. Kucing kita boleh menyebabkan ke syurga. Kucing jiran yang berak rumah kita pun boleh buatkan ke syurga. Itulah cakap Ustaz Zazai, itu syurga je. Dia tak tahu betapa kita buang tai kucing hari-hari. Contoh muslimat, kucing datang rumah kita, ambil ikan kita. Kita sembang dalam WhatsApp. Geram betul aku, kucing nombor 44 jalan A tu ambil ikan aku lagi. Nombor siapa tu? Nombor rumah saya. Saya takut nak cakap nombor rumah orang lain. Nombor rumah saya. Muslimat dirahmati Allah. Kenapa dia masuk rumah kak? Yelah ustazah, saya tak tutup pintu tadi. Tapi bukan saya seorang tak tutup pintu. Jiran depan sana pun tak tutup pintu. Kenapa tak pergi kat sana je ambil ikan orang tu? Jawapannya, Allah yang bagi rezeki pada kucing itu di rumah kita hari ni. Saat kita nak pukul dia, Allah sedang memandang. Muslimat, kucing, pokok-pokok semuanya berzikir kepada Allah. Tapi kalau saat itu kita terlupa Allah memandang kita, kita sedang terlupa untuk zikrullah, ingat Allah. Lalu Allah hantarkan ujian-ujian kecil macam tu. Ya ustazah, lepas balik kuliah ni saya nak sabar. Betul ustazah, nak sabar. Rupanya sabar ni balasan di syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Allah bagi salam kepada orang-orang yang kuat menahan diri, sabar. Elok parking kereta, muslimat dirahmati Allah, seketol tai kucing depan pintu rumah kita. Agak-agak sabar ke tidak? Minggu depan saya sabar ustazah, hari ni tak boleh. Macam itulah kita. Sebab itu Allah bagi lagi untuk test power kita dalam sabar macam mana. Subhanallah. Bukan makhluk berbentuk manusia, makhluk-makhluk lain juga
tes kita punya kesabaran, hubungan kita dengan Allah boleh cantik atau tidak. Okey, tunaikan hajat saudara kita, zikrullah tiap helaan nafas, buat baik walau sebesar zarah, buat yang Allah suka, Nabi suka, redha atas setiap takdirnya. Hak yang bawah sekali tu saya final touch sebelum terbit, muslimat dirahmati Allah, sebab kita dalam suasana COVID masa tu kan. Saya nak hantar kepada penerbit, saya tambahlah satu tajuk, redha atas setiap takdirnya. Lalu kita nak bagaimana lagi muslimat? Sebab dengan satu kalimah redha itu, rahmat Allah sedang mencurah kepada kamu. Dalam satu kalimah redha itu, syafaat Rasulullah akan datang kepada kamu. Hanya dua ini saja di mahsyar saat kita kegelapan. Kita takkan dapat benda lain muslimat. Dengan harta yang banyak, tak, belum tentu. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, tak bantu kita di akhirat kalau kita tidak kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi selamat meneruskan pembacaan, muslimat dirahmati Allah, akan angan-angan ke Firdausi. InsyaAllah akan bertemu jawapan, dan di setiap kuliah yang dihadiri oleh orang yang mendengar ilmu, muslimat dirahmati Allah, satu buku ni tadi Jaja kata RM18, buku yang kedua 29.90 sen. Mohon halal 10 sen untuk RM30. Dah alang-alang kenapa tak letak RM30? Muslimat, kita dalam nak menerbitkan ni kadang kedai buku bagi arahan macam ni kan. Jadi muslimat, untuk yang hadir majlis ilmu hari ni Ustazah bagi RM40 untuk 2 buku. Tolonglah buat hadiah kepada sesiapa sahaja pun muslimat, insya-Allah. Kesannya tu semua yang bercerita dalam ni adalah kisah benar. Jadi kisah-kisah benar ni muslimat, kadang-kadang kisah kita, kadang-kadang kisah orang lain. Dilampiaskan ke mana, dikaitkan ke mana, disangkutkan ke mana, maknanya sejarah berulang. Dulu tok nenek moyang kita lalui dah. Hari ni ujian kita berbentuk macam ni. Kepada siapa semua kita kembali? Kepada Allah. Kita ziarah kubur Piramli contoh. Berapa tahun dah dia meninggal muslimat dirahmati Allah. Pergi kubur Piramli pula dah ustazah ni. Kubur lama-lama. Tutup saya dulu duduk sana ustazah, dah 100 tahun dia meninggal. Tu pun arwah nenek saya yang bagi tahu. Dia hidup berapa tahun cik? 80 tahun. Ternyata matinya lebih lama daripada hidupnya. Betul muslimat? Jadi yang kita nak cari adalah bekalan menuju mati. Semoga Allah redha pada kita. Tolong dalam zikrullah ini kita sebut banyak-banyak muslimat, apa saja doa, khususnya tolonglah ya Allah, angkat segera wabak ini daripada muka bumimu. Semoga semua kita makin taat, tunduk, patuh, beribadah kepada Allah. Okay? Boleh sebut nama Allah yang menyebabkan bergementar hati kita. Sama-sama. Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Muslimat dirahmati Allah, orang yang bergementar hatinya bila disebutkan nama Allah, dipanggil hayya 'alas solah, resah selagi tak mendatangi ruang solat kita. Okay? Apa saja diuji oleh Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kepada Allah jua kita kembalikan. Masa kita singkat, Ustazah tak tutup dengan doa yang panjang, tapi bila menyebut nama Allah ada 99 lagi asmaul husna. Setiap satunya mewakili permasalahan kita. Diuji dengan harta, ada nama Allah ya Razzaq.
dengan rezeki yang sempit. Ya Razzaq, anak kena berhenti kerja, COVID, kembalikan pada Ya Razzaq. Orang tak tahu saya dah buat macam-macam kebaikan, orang tak pandang. Ya Alim, Allah Maha mengetahui. Rasa kerdil, rasa lemah. Ya Qahar, keperkasaan Allah tu melindungi kita tak sama macam perlindungan suami kepada isterinya, perlindungan ibu ayah kepada anak-anaknya. Allah dengan namanya yang indah, seru, sebut berulang kali, insya-Allah jatuh air mata cinta kasih kita kepada Allah, bertemu dalam Raudatul Jannah. Moga Allah izinkan kita bertemu dalam jannah yang sebenar. Sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.